Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkan bagiku urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka faham pembicaraanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah seharap semuanya sihat walafiat, InsyaAllah. Jadi pada hari ini, tajuk sirah tahun 5 adalah berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Jadi pada tajuk ini, murid-murid akan dapat hasil pembelajarannya, iaitu murid akan dapat menghuraikan perkembangan Islam dari sudut akidah, ibadah, kanun ataupun perundangan, akhlak dan muamalah. Tapi pada tajuk kali ini, kita akan fokuskan pada perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Baiklah, apa itu akidah? Akidah adalah pegangan atau kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu. Akidah Islamiah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peringkat awal seruan dakwah baginda adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Namun, usaha dakwah baginda mendapat banyak tekanan dan ancaman daripada musyrikin. Ajaran Islam hanya berkembang luas selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan ajaran Islam di Madinah selama 10 tahun, iaitu sehingga akhir hayat baginda. Jadi, di sini berkaitan dengan akidah telah diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal seruan dakwah baginda menerangkan berkaitan dengan keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Diterangkan juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun. Namun, usaha baginda mendapat tentangan dan ancaman daripada kaum musyrikin. Ajaran Islam hanya berkembang luas selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan ajaran Islam di Madinah selama 10 tahun sehinggalah akhir hayat baginda. Jadi di sini 13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, 10 tahun di Madinah sehingga akhir hayat baginda. Baiklah murid-murid, seterusnya berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab tidak mempunyai pegangan yang tetap. Mereka hanya mengamalkan ajaran nenek moyang mereka. Pada zaman yang dikenali sebagai zaman jahiliyah itu, ada antara mereka menyembah batu, matahari, pokok dan patung berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seruan dakwah baginda pada peringkat awal ditentang hebat, namun selepas 8 tahun berhijrah ke Madinah, baginda dapat meluaskan pengaruh Islam di Mekah. Kisah ini tercatat dalam peristiwa pembebasan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang Islam telah memusnahkan kesemua 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Antara berhala terkenal yang turut dimusnahkan ialah Al-Latta, Al-Uzza, Hubal, Al-Manah, Asaf dan Na'ilah. Baiklah murid-murid, seterusnya beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Malaikat ialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicipta daripada cahaya. Malaikat ialah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicipta daripada cahaya. Mereka sentiasa taat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing. Sebagai contoh, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Dalam sejarah penurunan ayat Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira menerusi malaikat Jibril. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Sadaqallahul azim.
Surah Fatir ayat 1. Maksudnya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang menguruskan pelbagai urusan, yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Baiklah, seterusnya beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi merupakan lelaki biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianugerahkan wahyu untuk dirinya sahaja. Manakala Rasul pula ialah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surah Al-An'am ayat 48. Maksudnya, para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi khabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan beramal soleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.